Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali. Okey, cikgu akan sambung PDPC kita menggunakan video. So, saya akan masuk dalam bab 3 terus. Okey, boleh rujuk buku teks masing-masing. Okey. Baik, dalam bab 3, tajuk kita ialah konflik. Alright. Konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Okey, jadi intipati bab ini akan bermula dengan peristiwa Perang Dunia Pertama. Okey, iaitu konflik dunia. Alright. Dan juga berakhir dengan Perang Dunia Kedua lah. Okey, di mana Jepun menduduki tanah air kita. Okey, jadi hari ini saya hanya akan cuba menerangkan tentang topik yang pertama dalam bab 3 iaitu 3.1. Right? So 3.1 tajuknya ialah nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia. Baik, bagaimana boleh munculnya kesedaran awal nasionalisme di negara kita apabila munculnya gerakan-gerakan orang Melayu yang menentang campur tangan British di tanah Melayu. Kita tahu British telah memperkenalkan pelbagai peraturan baru, dasar-dasar baru yang menyebabkan munculnya reaksi dan penentangan daripada orang Melayu. Dan gerakan-gerakan ini mendapat reaksi dan tindak balas daripada British. Okey, kalau kita lihat antara langkah-langkah yang telah diambil oleh British untuk membendung gerakan-gerakan ini. Saya besarkan. Alright. Yang pertama ialah tindakan British untuk membendung idea gerakan Islam dari Timur Tengah. Apa yang British buat? British telah memperkenalkan enakmen Undang-Undang Islam. Enakmen Undang-Undang Islam 1904 dengan tujuan supaya sesiapa sahaja yang nak mencetak ataupun mengedar tulisan yang berkaitan dengan agama dan politik perlulah mendapat izin daripada Sultan. So maksudnya sesiapa yang edar, cetak tapi tak ada kebenaran, maka orang itu boleh dikenakan hukuman penjara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, British telah menubuhkan badan penyiasat. Alright, ada dua badan penyiasat. Yang pertama ialah Jabatan Siasatan Jenayah. Yang kedua atau dalam bahasa Inggerisnya Criminal Intelligence Department, dan yang kedua Biro Siasatan Politik atau dalam bahasa Inggerisnya Political Intelligence Bureau. Biro. Untuk tujuannya adalah untuk mengawal gerakan Islah Islamiyah. Ini yang muncul dari Timur Tengah. Kalau ingat dalam bab 2, cikgu ada sentuh tentang kaum muda, gerakan pan-Islamisme. Jadi kebangkitan Islam menyebabkan British sangat-sangat berwaspada. Berwaspada dengan gerakan pan-Islamisme. Baik, itu antara langkah awal yang telah British buat untuk membendung gerakan-gerakan dari luar. Kebangkitan yang dipengaruhi di tanah Melayu, yang dipengaruhi hasil daripada kesedaran politik antarabangsa, kita boleh tengok contohnya pada penentangan Tok Janggut. Penentangan Tok Janggut yang telah melibatkan penduduk Pasir Putih. Kenapa Tok Janggut menentang? Dia menentang kerana nak mempertahankan agama Islam dan hak penduduk. Dekat sini ada isu cukai dan juga perasaan anti-British lah. Yang mana
penentangan ini memperjuangkan agama. Okey, yang dikaitkan dengan isu cukai. Okey. Baik, British berwaspada terhadap sokongan orang Melayu kepada penglibatan Empayar Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Okey. Perang yang meletus menarik perhatian pemimpin negeri Melayu untuk menyokong Khalifah Empayar Uthmaniyah yang dianggap pelindung umat Islam serta penaung bagi tanah suci Mekah dan Madinah. Okey. Jadi penentangan Uthmaniyah ini mendapat perhatian oleh kaum muda di tanah Melayu, menyebabkan British telah menyusun langkah lain untuk menggagalkan penentangan-penentangan. Antaranya ialah kita tengok contoh penentangan Tok Janggut tadi. Penentangan Tok Janggut gagal kerana Akbar, kegagalan penentangan bersenjata Tok Janggut menyebabkan masyarakat menyusun strategi lain untuk menentang pihak British, iaitu menerusi akhbar dan majalah. Masa tu orang Melayu sedar kita tak mampu untuk menentang British dengan tenaga dan senjata. Jadi kita gunakan cara lain. Antaranya akhbar dan majalah. Walau bagaimanapun British ini sangat-sangat berwaspada, jadi dia telah menghalang usaha-usaha penyebaran itu apabila British mewujudkan undang-undang. Undang-undang yang berkaitan dengan penerbitan kebebasan bersuara, berpersatuan. Yang ini dengan tujuan untuk mengawal kebebasan bersuara, penerbitan, berpersatuan dan kegiatan yang mengancam British. Antara contoh undang-undang yang berkaitan dengan penerbitan ni boleh lihat dalam buku teks awak. Ada 2 undang-undang. Iaitu yang pertama Publishing and Book Enactment 1915 dan yang kedua The Seditious Publication Prohibition Enactment 1919. So ini antara langkah-langkah yang telah diambil oleh British untuk mengawal suara di tanah Melayu. Khususnya menerusi akhbar dan majalah. Baik. Jadi kesedaran nasionalisme Melayu sebelum Perang Dunia telah melahirkan semangat kesedaran cinta akan negara. Dan inilah yang menjadi asas kepada gerakan yang lebih menyeluruh selepas Perang Dunia Kedua untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Sedikit info berkenaan dengan perjuangan orang Melayu ini menerusi akhbar dan majalah. Terdapat sebuah cerita yang awak boleh lihat di buku teks di sudut info berkenaan cerita terkukur atau tekukur, burung tekukur. Baik, burung tekukur ini digambarkan sebagai haiwan yang telah terkurung. Diberikan nama. Tekukur ni ada dua nama. Satu Tekukur 1874, satu lagi Tekukur 1909. Kalau kita lihat kepada tahun itu, ia merujuk kepada tarikh penting negeri-negeri Melayu dikuasai oleh British. Cerita Tekukur ini telah disiarkan dalam pelbagai akhbar Melayu yang ada ketika itu, antaranya Utusan Melayu, Lembaga Melayu, Lidah Teruna dan Pengasuh. Ini adalah merupakan penyataan politik kemerdekaan. Yang disampaikan secara berselindung di sebalik wajah dan pelaku haiwan yang disebabkan oleh adanya undang-undang pemerintah. Jadi dia buat cerita haiwan, tak buat cerita orang, buat cerita haiwan untuk mengaburi pihak penjajah. Di mana dalam cerita Tekukur ini menangisi nasibnya yang bebas dalam negeri merdeka tetapi akhirnya telah terkurung dalam sangkar emas. Maksudnya kita orang Melayu duduk di negara kita yang asalnya merdeka tetapi kemudian dijajah oleh British dan akhirnya kita terkurung dalam negara kita sendiri.
Okey, itu ialah orang panggil apa simbolik daripada cerita Tekoko. Okey. Jadi ini adalah penerangan cikgu tentang tajuk 3.1 iaitu bagaimana kesedaran awal nasionalisme bermula di tanah Melayu. Okey, sebelum Perang Dunia. Dan kesedaran itu juga telah mendapat tentangan daripada British. Jadi nanti cikgu akan bagi latihannya. Jadi semua pelajar boleh jawab latihan dalam Google Form yang cikgu akan send. Okey, jumpa lagi.